Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. So, Cikgu sambung dengan satu lagi bahagian iaitu ulang kaji pengurusan untuk Pengajian Perniagaan STPM Penggal 2. Cikgu nak sambung dengan kepimpinan iaitu teori motivasi. So, Cikgu akan jelaskan dua teori iaitu teori motivasi Maslow dan McGregor. Okey. Dua lagi teori kita akan belajar dalam bahagian berikutnya iaitu teori Erzberg dan juga teori McClellan. Okey, dan juga kita akan bincang berkaitan amalan dengan teori-teori motivasi. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada teori, cuba tengok apakah maksud motivasi, okey, dan juga kepentingan motivasi. Okey, so what is motivasi? Dorongan dalaman. Okey, motivasi ini adalah dorongan dalaman yang menyebabkan dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kehendak atau matlamat. So, keyword dia dorongan, berusaha, matlamat. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, orang yang mengayuh basikal ni, dorongan dia adalah untuk mengayuh secepat yang mungkin untuk mengelakkan serangan daripada beruang. Okey, so dia akan buat apa? Dia akan berusaha bersungguh-sungguh supaya boleh mencapai matlamat iaitu elak daripada serangan beruang ni. Okey, so itu dipanggil motivasi. Okey, kenapa motivasi ini penting dalam organisasi? Okey, yang pertama dia menyatukan usaha ahli-ahli organisasi untuk mencapai matlamat, work together. Okey, yang kedua, motivasi juga boleh kekalkan pekerja mahir dalam organisasi supaya mereka tidak berpindah ke syarikat lain. Okey, mengurangkan kadar ponteng kerja sebab pekerja lebih seronok untuk bekerja kalau mereka diberi dorongan atau motivasi. Okey, mengurangkan kadar henti-henti maksudnya pekerja akan kekal dalam syarikat yang sama sebab mereka seronok bekerja. Pekerja yang berpindah ialah mereka tak puas hati. Kenapa tak puas hati? Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi kalau diberi motivasi dorongan, mereka akan kekal dalam syarikat yang sama. Sebab kadar henti-henti yang tinggi ini menyebabkan kita terpaksa melatih pekerja baru. Okey, so motivasi boleh mengelakkan masalah ni. Okey, boleh meningkatkan usaha dan prestasi pekerja sebab mereka lebih bermotivasi untuk bekerja dan juga meningkatkan kerja sama. So hafallah mana-mana tiga ya. Okey. Okey, kita pergi kepada teori yang pertama iaitu teori keperluan Maslow. Okey, teori hierarki keperluan Maslow atau dikenali sebagai Abraham Maslow. Abraham Maslow ni merupakan seorang ahli psikologi. Saya rasa kamu ingat lagi ya, kita kena belajar teori ini dalam bahagian hubungan manusia dalam teori pengurusan. Okey, pendekatan pengurusan. Okey. Mengikut teori ini, Maslow mencadangkan agar pengurus perlu memahami keperluan pekerja. Pengurus kena faham apa keperluan pekerja dan mereka mesti memenuhi keperluan pekerja ni untuk mencapai matlamat kerja. Jadi kalau keperluan pekerja dipenuhi, mereka seronok bekerja dan boleh mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey. So mengikut teori ini, manusia berusaha untuk memenuhi segala keperluan bawaan sebelum memenuhi keperluan atasan. Jadi maksudnya teori ini mengandaikan keperluan ni ada hierarki, ada level, ada peringkat. Okey. Jika satu keperluan telah dipenuhi, ia tidak mendorong individu. Maksudnya, once you dah fulfill keperluan bawah ni, kita akan cuba penuhi keperluan di atas. Jadi kita tak pedulikan keperluan di bawah. Okey, itu mengikut pandangan teori keperluan Maslow. Okey. So, tengok gambar raja ni. Mengikut Maslow, dia bagikan keperluan ni kepada 5 peringkat. Okey, iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan, keperluan pencapaian hasrat diri. Jadi dia bagikan pada 5 peringkat. Jadi ini peringkat bawaan, peringkat atasan. So mengikut Maslow ni, kalau pekerja sudah memenuhi keperluan bawah ni, dia akan cuba penuhi keperluan di atas. So dia tak peduli tentang keperluan di bawah ni. Okey, itu pandangan Maslow. Jadi kita perhatikan satu demi satu. Okey. Apa dia keperluan fisiologi? Apa keyword dia? Ini merupakan keperluan asas atau dikenali sebagai keperluan primitif. Okey. So semua individu ni ada keperluan asas untuk terus hidup. Contohnya kita perlukan makanan, pakaian, tempat tinggal supaya kita boleh teruskan kehidupan kita. So apa yang pengurus perlu buat?
pengurus ni perlu pastikan pekerja dibayar gaji yang cukup, tempat kerja, tempat tinggal untuk bekerja. Kalau kita sediakan tempat tinggal, gaji cukup, pekerja boleh penuhi keperluan fisiologi. Kita nak gaji sebab kita nak bayar untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, sewa rumah semua kan. Jadi, pengurus kena pastikan ganjaran ni mencukupi. So, once keperluan ni dipenuhi, dia akan pergi ke keperluan yang kedua, iaitu keperluan keselamatan. Okey, di sini, individu inginkan kebebasan. Mereka nak freedom daripada apa? Ancaman bahaya, contohnya kecederaan, ancaman nyawa, kehilangan kerja dan sebagainya. Itu keperluan keselamatan. Okey, so apa yang pengurus kena buat? Nak pastikan tempat kerja yang selamat, pekerja diberi perlindungan insurans, okey, supaya mereka rasa lebih selesa untuk bekerja sebab mereka dilindungi oleh insurans. Okey. Keperluan sosial. Yang ketiga, keperluan sosial ni keperluan untuk menjalinkan persahabatan atau memperoleh kasih sayang. Okey, sebab kita nak hidup sebagai satu anggota masyarakat, seorang anggota masyarakat. Okey, kita tak boleh hidup seorang-seorang ya, sebab kita adalah binatang sosial, dipanggil social animal. Kita mesti berinteraksi dengan orang lain. Itu keperluan sosial. Jadi, pengurus perlu sediakan program seperti hari keluarga, okey, menggalakkan kerja, berkumpulan atau berpasukan. Itu dipanggil keperluan sosial. Okey, ini keperluan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Okey, yang keempat, keperluan penghargaan. Okey, keperluan penghargaan ni, pekerja inginkan penghargaan ke atas usaha yang dilakukan. So, mereka perlu dihargai. Okey, mereka disanjung kerana tugas yang mereka lakukan. Okey, contohnya diberi sijil penghargaan, anugerah. Macam pelajar kan di sekolah kita diberi anugerah. Okey, sorry, ini bukan pelajar. Okey, anugerah pekerja untuk prestasi kerja yang cemerlang. Okey, pekerja yang berinovasi diberi penghargaan. Itu keperluan penghargaan. Okey. Yang kelima, keperluan pencapaian hasrat diri. Okey, ini untuk pekerja yang dapat memenuhi potensi dan kebolehan diri. Maksudnya, pekerja diberi peluang untuk menunjukkan potensi mereka, menunjukkan kebolehan mereka untuk mencapai apa yang mereka nak capai. Okey, contohnya kita beri peluang kepada pekerja untuk buat keputusan, lakukan inovasi, okey, peluang melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Itu keperluan pencapaian hasrat diri. Jadi, mengikut Maslow, keperluan dapat dibahagi kepada 5 peringkat. Bermula dengan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan, keperluan pencapaian hasrat diri. Okey? Okey. Teori yang kedua dikenali sebagai teori X dan Y yang diperkenalkan oleh Douglas McGregor atau dipanggil teori motivasi McGregor. Okey. Mengikut McGregor, dia kata pengurus ni perlu memahami gelagat manusia untuk memotivasikan pekerja. Okey. Kajian McGregor ni menunjukkan pengurus ni ada 2 andaian. Okey. Ada yang membuat andaian negatif dikenali sebagai teori X dan juga ada pengurus yang buat andaian positif iaitu teori Y. Okey, so dikenali sebagai teori X dan teori Y. Okey. Alright, kita perhatikan apa dia ciri-ciri pekerja mengikut teori X. Okey. So, yang teori X ni semuanya andaian negatif. Contohnya, mereka mengelak diri dari membuat kerja. Mereka tak suka terima tanggungjawab. Mereka tak suka bekerja, tidak berminat, malas, tidak bermotivasi. Nampak tak? Semua ni negatif. Okey. So, pekerja yang negatif ni, mereka tak suka pada perubahan. Okey, mereka banyak didorongi oleh insentif kewangan. Mereka perlu diarah, mereka perlu diawasi. Semua ni negatif. Okey, itu pandangan pengurus tentang pekerja. Ini dipanggil teori X. Teori Y ni terbalik. Teori Y ni dia mengandaikan pekerja ni suka melakukan kerja. Mereka suka mengambil tanggungjawab. Pekerja ni bermotivasi. Mereka ada pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dan mereka sanggup menghadapi cabaran. Semua ni positif. Okey, rajin, okey, suka buat kerja dan sebagainya. Okey. Jadi, kalau kita menghadapi pekerja jenis X, jadi kita bolehlah menggunakan gaya pengurusan atau gaya kepimpinan autokratik. Okey, so gaya kepimpinan autokratik ni kita kena buat keputusan. Kenapa? Sebab pekerja ni kurang berkebolehan. Okey.
Gaya kepimpinan demokratik ni boleh digunakan untuk pekerja yang mempunyai ciri-ciri teori Y. Mereka yang rajin, bertanggungjawab ni boleh beri peluang untuk buat keputusan. Itu gaya kepimpinan demokratik. Jadi, jenis gaya kepimpinan ni bergantung pada jenis pekerja yang kita hadapi. Adakah pekerja X atau pekerja Y. Jadi, ini teori mengikut McGregor. Teori X dan teori Y. Okay? Alright, mari kita perhatikan contoh soalan. Okey, soalan pertama, berikan maksud motivasi dan nyatakan 3 kepentingannya. So, very simple. Berikan maksud dan 3 kepentingan. Jadi, kamu dapat 4 markah. Okey. Soalan nombor 2, senaraikan keperluan manusia mengikut teori motivasi Maslow. Senaraikan, tak perlu uraian. Just sebut saja. Okey, tapi make sure ada perkataan keperluan. Fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan, pencapaian, hasrat diri. Jadi, kamu dapat 5 markah. Okey. Soalan nombor 3, uraikan 3 keperluan pertama dalam hierarki keperluan Maslow. Uraikan. Maksudnya ada fakta, ada uraian. Okey. So contoh jawapan, keperluan fisiologi 1 markah. Ia merupakan keperluan paling asas untuk terus hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. So 1 fakta, 1 uraian. So yang kedua, keperluan keselamatan, 3 keperluan sosial. Okey. Jelaskan keperluan manusia yang berikut mengikut teori motivasi Maslow. Okey, apa perbezaannya? Ya, di sini fakta telah diberikan. Jelaskan. Jadi, kamu kena bagi 1 uraian dan 1 contoh. Example, keperluan fisiologi merupakan keperluan paling asas untuk terus hidup. 1 markah. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi, kamu dapat 2 markah. 1 uraian, 1 contoh. Okey, mungkin kamu diberi gambar raja. Okey, dan ingat tak ada 5 keperluan manusia kan? So jelaskan peringkat X, Y dan Z dalam raja di atas. Jelaskan. So cara menjawab, X ialah keperluan fisiologi. Y ialah keperluan sosial. Z ialah keperluan penghargaan. So bila jawab kena sebut X ialah keperluan fisiologi. Kalau kamu sebut keperluan fisiologi, keperluan sosial, keperluan penghargaan, tak ada markah sebab kamu tak tunjukkan X ni apa, Y ni apa. Okey, jadi kena sebut X ialah keperluan fisiologi, iaitu keperluan paling asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. 2 markah. Y ialah keperluan sosial, okey, iaitu individu ingin menjadi seorang individu dalam masyarakat. Okey, contohnya kerja berpasukan. So, beri 1 fakta, 1 uraian atau contoh. Jadi, kamu dapat 2 markah untuk setiap 1. Jelaskan, jangan lupa bagi contoh. Alright, itu aja pelajar untuk bahagian ni. Okay, so hari ni kita ada bincang 2 teori, iaitu teori Maslow dan juga teori McGregor. Dan juga kita ada bincang apakah maksud motivasi dan kepentingan motivasi. Okay, jangan lupa subscribe. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Okey, share dengan kawan dan bagilah komen kalau kamu rasa ada benda yang kamu nak, maklumat tambahan ataupun bahagian yang cikgu boleh baiki. Kalau kamu rasa video ni seronok, bagilah komen positif ya. Okey, belajar. Bye.